والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, apa yang aku lihat amalanmu, yang tu akan kukira dan aku balaskannya dengan sempurna. Siapa yang melihat dirinya suka buat baik, maka pujilah aku. Alhamdulillah, hari ni boleh bangun subuh. Alhamdulillah, hari ni boleh kuliah. Alhamdulillah, hari ni saya berpeluang sedekah, tolong orang, bantu orang. Alhamdulillah, saya dapat melakukan ibadat itu, ibadat ini. Falyahmadillah. Kalau kita buat baik, syukur pada Allah. Untuk apa? Supaya kita tahu ini ialah anugerah Allah. Dan supaya Allah tambah lagi kebaikan tadi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, dan Allah berfirman, wa man wajada ghaira dzalika, tapi kalau didapati tak ada kebaikan dia buat, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela melainkan dirinya. Baik, Islam ajar kita tuan-tuan, jangan suka salahkan orang. Ya, salahkan orang menjadikan kita selesa. Siapa salah? Ni ustaz salah dia. Kita pun selesa sebab kita boleh salahkan semua orang. Kita rehat. Ni kenapa pula ni kotor-kotor tak sapu? Ini bukan salah saya. Ini salah Yahudi. Ini salah Amerika. Semua Amerika Yahudi je dia. Pintu rosak. Kenapa pintu rosak tak baiki? Saya rasa ini salah Yahudi, Israel. Tentang agenda Yahudi. Dan orang jarang melihat. Dia cuba menyatakan seolah-olah dia mendominasikan semua supaya kita salahkan dia je. Dia sengaja mahu kita salahkan dia. Ini semua tangan-tangan cak Yahudi. Supaya kita terus leka untuk baiki diri. Ni COVID Yahudi buat ni. Mesti Yahudi buat. Merancang itu dan ini. Ini umat Islam ni Yahudi buat ni. Ini Amerika buat. Yahudi, kita duduk sipir Yahudi Amerika sampai kiamat. Ya, kita tak kata secara mutlak. Kita tak nafikan mungkin ada usaha mereka. Tapi kejahatan yang sebenar daripada diri kita. Dah memang Yahudi memang kerja diri kita. Kejahatan diri kita, kita tak sedar benda yang tak baiki. Awak ni kenapa malas belajar? Ni Yahudi ni ustaz, dia buat TV tu je kita malas belajar. Tutuplah TV. Ni kenapa gini? Ni salah mereka ustaz, dia buat Facebook. Itulah kita dilarang ni. Kita patut dengar kuliah ustaz. Dia kita duk main Facebook pula ni. Ni jahat mereka, jahat. Duk maki mereka. Habis diri awak tu buat apa? Sebab tu hadis ni penting untuk kita faham dengan betul. Saya katakan, kita kalau menyalahkan orang, memanglah kita senang. Kenapa awak ni masih kuliah tidur? Salah ustaz lah, cerita tak banyak. Ustaz juga salah. Salah ustaz lah, cakap slow sangat. Salah internet, ustaz. Internet ni slow. Internet ni slow. Habis yang duk langgang yang slow tu apa? Tak langgang yang laju-laju. Artinya, kita duk salahkan benda lain supaya kita hatta nartah, kita pun seronok. Semua salahkan orang. Kenapa bangun lewat subuh? Mak tak gerak. Mak juga salah. Mak kena gerak. Mak dah gerak kau tak bangun. Siap siang air panas tak bangun juga. Tuan-tuan, budaya menyalahkan orang. Budaya untuk tidak melihat kesilapan pada diri kita. Hatta terlalu melampau menyalahkan, kita katakan, mereka Yahudi dan negara kita memang benci. Atau menyalahkan syaitan. Ya, syaitan memanglah makhluk salah. Tapi bukan penisahnya salahkan dia. Kita tetap melihat diri kita kat mana. Kenapa awak ni kedekut? Syaitan lah Ustaz suruh tu. Salah syaitan. Ustaz mahu syaitan Ustaz. Suruh bangun syaitan. Boleh tahu Ustaz ceramah ke syaitan-syaitan ni biar jangan kacau kita. Lah, syaitan tu macam gitu dia. Kita ni kena lawan dia. Sebab tu bila kita nampak kesalahan tu diri kita, kita dapat baiki cepat. Sebab itu Adam, ketika mana dia diturunkan ke syurga, dari syurga. Apa kata Adam dan Hawa? Dia tak kata, syaitan salah. Syaitan salah. Apa dia kata? Dia kata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim diri kami. Kalau engkau tak ampuni kami, tak rahmati kami,
kami jadi orang rugi. Adam tak pernah kata, ya Allah, ni setan punya kerja. Setan jatuh. Tidak, saya tak jatuh. Setan. Tak, Allah tak suruh begitu. Memang setan perangai dia jahat. Kita tak nafikan. Dan memang dia bersumpah untuk buat. Tapi jangan melihat itu kejayaan dia. Kejayaan dia sebenarnya bila berjaya menjadikan kita sentiasa salahkan dia, bukan salahkan kita. Sama juga orang sakit. Ni Tok Bomo ni, Ustaz. Tu kena ni santau. Saya kena santau angin, Ustaz. Santau ni, Ustaz, bila kena cepat ngantuk. Tu saya ngantuk, Ustaz, Tok Bomo. Tok Bomo ni sakit kepala. Saya rasa Tok Bomo ni buat ada orang dengki-dengki. Bila berniaga tak untung, orang dengki. Ustaz, orang hantar ni. Dia tak cerita dia berniaga tu tak pandai. Tak pergi coaching. Tak, dia kata ini ada orang sihir saya, Ustaz. Tempat ni disihir. Kalau tak sihir pun tak ada orang juga datang. Sebab dia tak pandai tanda harganya. Makanan dia tak menarik. Muka dia pun tak menarik. Masang. Saya pun mungkin kena sihir muka masang. Senyumlah. Duk salah sana, duk salah sini. Berniaga pun jatuh. Bila berniaga jatuh, dia salahkan orang. Inilah kita, Ustaz, orang Melayu suka dengki. Tentang bodohnya kita. Memanglah perangai manusia ada dengki. Tapi kita perlu mencari solusi. Kalau kita terus buat alasan orang lain untuk menjustifikasikan keselesaan kita dalam memberi alasan, kita orang paling bodoh di dunia. Ustaz, saya ni tak cerdik sebab memang keturunan saya bodoh. Kenapa pula? Tak ada kaitan. Kamu perlu buat sesuatu supaya tak jadi macam tu. Ustaz, saya sakit ni memang keturunan saya semua dia penyakit kencing manis. Dalam jenis makan gula memang macam tu. Kamu boleh ubah. Tukar. Kita tak boleh salahkan keturunan, tak boleh salah itu untuk menjadikan kita rehat dalam memikul kesalahan dan dosa. Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, fala yalumanna ila nafsah. Jangan salahkan apapun berlaku melainkan diri sendiri. Sebab itu kalau kita melihat setiap kerugian itu dan ini, diri kita dulu, kita berjaya. Kalau kita tengok diri kita dulu, sebab apa saya malas? Kita tengok diri kita, sebab saya mungkin begitu, begini, okey, baiki diri. Kenapa saya berniaga ni tak untung? Jangan tengoklah Tok Bomo Bali, Tok Bomo Siam. Pok-pok ni tak ada apa, tuan-tuan. Kalau dia boleh bangkrupkan bisnes orang, why not dia majukan bisnes dia? Dia pun pelanggan tak ramai, 2 orang tu je pelanggan dia. Panjang dia Tok Bomo, tu pelanggan. Yang percaya ke dia 2 orang je. Tak maju pun, Tok Bomo tu pun tak maju. Dia bagi ayat pelaris orang, dia punya bomo tak laris. Tak ramailah pelanggan datang sekarang. Tok Bomo kan jual ayat pelaris lah sendiri. Tak boleh. Tetapi bila kita faham sunnatullah yang saya katakan, jangan salahkan orang, jangan salahkan itu. Belajar salahkan diri sendiri. Bila suami kita benci kita, suami saya kena sihir, Ustaz. Kita tak masak kat dapur, kita tak panas sendiri. Itu kita tak nak kira. Duk kata suami kena sihir. Ustaz baca ayat-ayat, saya ingat suami saya kena sihir. Tu dia kahwin lagi tu, Ustaz. Kena sihir tu. Itu mesti perempuan tu buat apa-apa tu. Kita tak tengok kita yang buat apa-apa. Itulah perangai kita. Akhirnya yang salah orang lain. Yang salah kita, saya tak salah, Ustaz. Saya maksum. Kalau kita kata maksum, okeylah. Maksum bukan. Nama dia Kalsum, saya maksum, panggil dia maksum. Tapi kita tidak maksum. Saya ngaku, kita semua ngaku kita ada silap. Kesilapan kita ialah kita biarkan benda-benda itu masuk dalam diri kita. Sebab itu bukan saya katakan, biar mereka tak salah, Ustaz. Ini Yahudi tak salah, setan tak salah. Ya, saya tak kata. Mereka memang bersalah. Tapi jangan jadikan mereka sebagai alasan kita untuk kita tak baiki apa-apa. Sebab masalah terbesar ialah kita. Masalah terbesar kita. Kalau kita boleh bangkit, kalau kita boleh berstrategi, kalau kita boleh berilmu, semua benda, insya-Allah kita akan dapat. Sebab itu bila kita sebut perkataan sabiqah sekalipun, sabiqah. Ini Allah dah tentukan, Ustaz. Apa yang kamu boleh buat? Allah beri kamu ikhtiar. Saat saya mungkin ditentukan di neraka tu, saya jahat ni. Apa? Allah kan suruh kamu taubat. Kamu boleh taubat. Dan di pintu kamu ni ada banyak kebaikan yang kamu masih boleh buat. Umur kamu masih ada. Kenapa pula kamu tak boleh ubah? Allah beri kamu akal. Allah beri kamu dah tunjuk. Ni kawan-kawan yang buat jahat kesudahannya begini. Kamu dah nampak. Bukankah kita hidup mencari keuntungan? Dan kamu dah tengok rugi orang buat jahat kesudahannya begini. Maka kamu boleh ubah. Jadi tuan-tuan sekalian, di situ kita lihat sejauh mana usaha kita untuk kita melihat kesilapan kita. Lalu kita bertaubat.
lalu kita muhasabah, lalu kita baiki diri, lalu kita mulakan motivasi baru kita buat kebaikan dan buat kebaikan. Ini adalah kemuliaan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.